Okey, salam hormat murid-murid. Okey, sekarang kita masuk ke topik 2.2, reka bentuk pangkalan data dan hubungan untuk sains komputer tingkatan 4. Okey, sekarang kita akan belajar reka bentuk pangkalan data untuk unit 2.2. Okey, apakah objektif untuk pembelajaran kali ini? Okey, selepas anda mengikuti pembelajaran, anda akan dapat menerangkan kepentingan integriti data, ketekanan data, kelewahan data. Ada 3 benda yang baru di sini. Kemudian kita bezakan. Ini kita akan buat di minggu depan. Bezakan model-model pangkalan data. Kemudian kita akan kena pasti juga entity, attribute, set hubungan dan kekardinalan. Kekardinalan ni semasa tingkatan 3 anda sudah belajar. Ataupun minggu lepas cikgu sudah terangkan ini satu ke satu semua itu. Ini adalah topik yang kita akan bincang nanti. Pertama, integriti data. Yang kedua, ketekanan data. Yang ketiga, kelewahan data. Keempat, model pangkalan data. Kelima, entity attribute. Kemudian kita akan belajar penghubungan dan kekardinalan. Akhir sekali kita akan belajar ERT. Minggu lepas sudah kita belajar juga macam mana melukis gambar ERD. Untuk hari ini kita akan belajar apa maksud ini integriti data. Ini istilah-istilah yang akan kamu gunakan dalam pangkalan data. Ingatkan istilah ini untuk menjawab soalan. Jangan guna istilah sendiri. Ini maksudnya kesempurnaan, keseluruhan, ketepatan dan ketekanan data. Itu maksudnya integriti data. Nanti cikgu tunjukkan apa contoh dia. So, untuk mencapai integriti data ni, dia ada 3 jenis di sini. Ada 3 kekangan. Ataupun 3 jenis integriti data. Yang pertama, entity, rujukan, domain. Integriti entity ada 3 jenis. Entity, rujukan dan domain. Kita tengok yang pertama dulu. Ini masih topik integriti data. Dia ada 3 jenis. Yang pertama, entity. Dia berkaitan dengan konsep kunci prima. Ini sudah masih ingat ini kunci prima. Primary key. Maksudnya setiap meja ataupun table, kalau bahasa Inggeris, kalau BM panggil jadual, boleh waktu salin nota tulis meja, bukan meja belajar, meja table di sini ataupun jadual mesti ada apa? Kunci prima sendiri. Dia unik dan tidak no maksudnya tidak boleh kosong di sini. Table tu mesti ada kunci prima. Pasti itu selain itu dia mesti unik juga. Maksudnya kunci prima ni dia boleh mengenal pasti setiap record. Itu that's why dia perlu unik. Perlu unik dan tidak no lah. Contoh IC anda itu ada kunci prima lah. Nombor telefon pun sama. Anda call nombor 1 nombor telefon, dia akan tulis pergi ke orang yang dihubungi. Kalau dia tak unik, dia akan sambung ke salah line nanti. Orang kamu nak cari tak jumpa. So, nombor telefon pun satu kunci prima lah. Kunci prima. Sekarang kita tengok integriti data. Integriti yang kedua, rujukan. Ini berkaitan dengan tadi entity, berkaitan dengan kunci prima. Yang ini kunci asing, foreign key, kunci asing. Record dalam 2 jadual itu tadi. Walaupun berbeza tapi boleh dihubungkan menggunakan kunci asing. Ini kita akan belajar macam mana bentuk kunci asing di sini. Yang ketiga, domain. So data-data dalam jadual mesti betul.
Okey, kenapa dia perlu betul? Okey, data dapat dikesan. Contohnya nombor ejaan nama kita. Waktu kita masukkan dalam database APDM, okey, mesti betul. Okey, waktu kamu cari dalam SAPS nanti semak, maka ujian awak akan dipaparkan dengan betul lah nama anda tu. Okey. So, boleh diperolehi semula. Okey, kita dapat ambil balik lah. Boleh dicari lah. Okey. Okey, boleh dicari. Okey, seperti APDM. Okey. Untuk key in kehadiran anda. Okey, semua akan link dengan SAPS. Sama juga dengan bantuan-bantuan semua tu. Okey. Bantuan-bantuan dia berdasarkan daripada APDM. Okey. So, integrity data ni dapat tingkatkan kestabilan, prestasi, kau boleh gunaan dan penyergaan pangkalan data semua ni supaya senang kita lah. Okey, uruskan data kita dengan baik. Okey, supaya kita dapat cari semua bahan yang kita nak. Okey, selepas ni kita akan belajar contoh dia. Okey, ni contoh integrity data. Okey, contohnya seorang murid. Okey, didaftarkan dengan nombor pendaftaran. Okey, 1, 2, 3, straight. 6. Contoh apa nombor pendaftaran anda? Ada kan? Ada satu nombor situ. Okey, pangkalan data sepatutnya tidak membenarkan. Maksudnya ini sudah ada kan? 1, 2, 3/16 ini. Maksudnya sudah ada pelajar ni. So, dia tak boleh lagi daftar lah. Contohnya kelas kamu kan? Kalau sudah ada nombor ni, dia tak boleh ulang. Itu macam IC kamu. Okey, itu nombor pendaftaran yang dibuat oleh kerani di sebuah sekolah. Okey, dia mungkin sama juga antara sekolah, tapi tidak boleh wujud dua yang sama lah dalam satu sekolah sebab itu nombor yang kita buat sendiri. Di belakang tu tak silap saya ialah tahun anda datang. Okey, dan masuk tingkatan 1. Okey, maksudnya semua rekod itu mesti mematuhi peraturan integritas data, tak boleh berulang. Ini contoh dia. 1, 2, 3, 16 ni random. Dia sepatutnya tak boleh ulang lagi lah nombor ni digunakan untuk pelajar lain. Kalau ni maksudnya tidak wujud lagi integriti data. Okay, sudah berlaku pencanggahan sudah sana. So, data sudah berulang. Okay. Nombor pendaftaran. Sebab nombor pendaftaran ini adalah nombor. Okay, kamu boleh labelkan di sini kunci prima. Kunci prima. Okay, sekarang kita tengok yang kedua. Ketekalan data. Apa maksud ketekalan data? Data konsistensi. Okey, maksudnya keselagaman data. Kita nak tengok keselagaman data kita. Okey, kenapa kita perlu ada ketekalan data ni? Supaya kita dapat apa? Waktu kita kemas kini, kita buat pembetulan kan? Data-data kita dalam itu boleh dilakukan dengan sempurna lah. Okay? Tidak ada kesilapan di situ. Okay, apa masalah ketekanan data? Okay, masalahnya apabila menggantikan data asal dengan salinan data. Okay, mungkin akan berlaku jika tidak ada ketekanan data di sini. Contohnya, guru tingkatan anda tukar nama anda ejaan kan? Selalu nama ejaan kita salah lah. Mungkin tak ada A kan, tak ada L kan. Kita ubah dia di dalam APDM. Okay, so sepatutnya SAPS punya nama anda itu pun akan dibetulkan juga, okay, secara automatik sebab dia menggunakan konsep ini lah, data konsistensi. Ubah satu tempat, satu lagi tempat dia akan ubah juga, okay. So itu maksudnya data konsistensi. Okay, kepentingan dia. Okay, data kita dapat dipercayai dan tidak dipersoalkan. Okay, contohnya gaji ibu bapa kamu semua akan dimasukkan dalam APDM. Okay, mesti betul lah. Jika anda orang kaya dapat semua itu, so mungkin akan dipersoalkan lah data anda itu. Okay. Supaya tiada isu lagi ketekanan data timbul, seandainya dalam data yang sama berulang di beberapa lokasi. Okay, contohnya APDM dengan SAPS
paling senang lah cikgu tunjukkan. Oke. Oke, contohnya di sini. Oke, pelajar Tang ni dia nak cetak nombor telefon kan pelanggannya dalam 2 buah buku. Oke. Satu ialah diary dia, satu lagi nota berasingan. Oke, apa yang berarti apa dia buat? Oke, kalau sudah ada 2 buku kan, kalau nombor telefon ubah di sini, dia mesti ubah sendiri di sini lah. Oke. Oke, mesti ubah di sini. Oke. Dia mesti kemaskinikan dua-dua buku. Oke, apa yang berlaku sekiranya Tang hanya kemaskinikan buku pelanggannya pada sebuah buku? Contohnya dia hanya ubah nombor telefon di sini, diary di sini. Dia tak ubah nota di sini. Macam mana? Oke. Macam sekarang kan? Oke. Sejahtera. Oke. Waktu masuk kedai, mesti tulis nombor telefon anda, nama anda. Oke. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia akan hilang ketekanan data. So, dia mesti kemaskini dua-dua buah buku di situ. Oke, sekarang kita tengok yang ketiga. Definisi kelewahan data. Data redundancy. Oke. Data disimpan di mana data yang simpan itu sama disimpan di dua tempat yang berasingan. Maksudnya data yang sama lah. Walaupun contohnya APDM, dengan SAPS dia dua tempat berbeza kan, tapi data yang simpan mesti sama. Oke, lebihan atau ulangan data akan apa? Oke, kita hanya simpan sekali ya data kita dalam APDM. So, tak perlu disimpan banyak-banyak lagi data di SAPS. Oke. So, jika dia simpan banyak kali, dia akan macam duplicate. Oke. Contohnya, anda masuk kedai kan. Oke, tulis. Oke, sekali. Lepas itu, tulis lagi. Oke, kali kedua untuk masuk kali kedua. Oke. So, dia akan banyak ulangkan lah duplicate di situ. Oke. So, nak cari pun susah. Proses menjadi rumit. Oke, contoh di sini. Record sistem maklumat murid. Oke, SAPS PDM. Oke. Coba lihat pada baris yang berwarna merah jambu di situ. Oke, kita tengok. Oke. Kita tengok macam mana. Oke, IC di sini. Oke, dia akan ulang. Oke. So, nama murid dalam sini sama, tetapi nombor telefon berbeza wujud sebanyak 3 kali. Oke, sepatutnya orang yang sama, nomor telefon mesti sama. Inilah berlakunya kelewahan data. Kelewahan data lah. Sepatutnya IC. Oke, IC sudah betul, nama sudah betul. IC pun sudah betul, tapi nombor telefon tidak sama. So, itu berlakunya kelewahan data di situ. Oke, ini kita akan sambung ke minggu depan. Oke, untuk hari ini kita sudah belajar ketekanan data, kelewahan data, lepas itu apa lagi satu? Oke, ketekanan data, semua ini sudah kita belajar. So, itu sahajalah pembelajaran kita. Oke, sekian, terima kasih.